نويت التعلم والتعليم والتزكي والتزكير والانتفاء والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: اعلم. فصل: اعلم أن مع عسكره أحوالا وصفات. Ketahuilah, maka Allah Subhanahu wa taala bagi petunjuk pada kita dan menyampaikan kita pada jalan taufik. Anna lil qalbi ma'a askarihi, bahawasanya bagi hati, yang mana kita maklum dalam kitab ni bahawa hati ni adalah umpama raja dalam diri kita dan diri manusia, dalam kerajaan diri kita, serta dengan askar-askarnya, ahwala wa sifati, ada beberapa keadaan dan juga sifat. Ada keadaan dan sifat dia. Sifat hati, sifat askar dia. Ba'duha yusamma akhlaqas su'i wa ba'duha akhlaqal husni. Setengahnya dinamakan secara umumnya akhlaqus su', dinamakan akhlak yang buruk, dan setengahnya dinamakan akhlaqul husni. Apa dia akhlak? Akhlak adalah akhlak apa dia akhlak? Sifat cara ditakrif oleh guru kita, sifat dan kelakuan tanpa perlu fikir. Ana ingat satu kata-kata lah, lupalah pada daripada siapa ataupun daripada bacaan tapi sangat benar bahawa seorang itu boleh menipu semua orang dalam satu masa, boleh menipu seorang daripada semua masa, tetapi tak boleh menipu semua orang pada semua masa. Jadi kita, orang jahat pun nak kira, ia boleh berakhlak, berkelakuan dengan kelakuan baik. Apa yang kena fikir dulu. Macam orang berlakon orang berlakon filem ke apa, dia nak berlakon jadi orang gila, dia kena hayati dulu. Dia kena tengok orang gila ke apa semua, baca keadaan, nak menghayati watak dia. Dia fikir, dia berlatih lagu mana nak berkelakuan orang kelakuan gila. Kalau nak jadi ustaz pula, nak jadi orang agama ke, nak jadi orang warak ke, yang berlakon jadi dekat dia tu bukan kelakuan begitu, dia kena fikir juga, dia kena baca, dia tengok kelakuan, dia boleh mengajuk tapi akhlak ni yang terjemuh dalam diri manusia, sama ada pada hati dan juga kelakuan dia, jasad dia, anggota dia, tanpa perlu fikir lagi dah orang panggil dengan bahasa mudah jadi tabiat dah. Keadaan dalam diri yang sudah rasikhah, yang sudah dah mantap, dah kuat, yang sudah lekat dah, yang mana menyebabkan dia diterjemuhkan, menampilkan
perbuatan-perbuatan yang tu dah mantap dalam hati dia tu, kelakuan dia tu, PN dia tu, jadi dia boleh menampilkan perbuatan dengan mudah sahaja, tanpa berhajat pada fikir. Tak payah nak lagu mana nak berlakon jadi warak, lagu mana fikir jadi warak, lagu mana nak buat macam jadi tawaduk, macam mana nak tidak, tak perlu fikir dah jadi lekat dah. Jadi lekat dah. Begitu juga akhlak buruk. Akhlak baik pun, akhlak buruk tak boleh fikir lagu mana nak jahat. Dia spontan dah. Dah memang dah lakuan je gitu dah. Ia jadi spontan dah. Perbuatan dengan kata-kata dia, dengan perbuatan. Tak payah nak fikir, tak payah nak ejah gapo dah. Tu betul. Jadi, askar dan juga bagi al-qalbu, dengan askar dia ni, keadaan dia sama ada kelakuan yang akhlakul, sama ada akhlakul husni, akhlak yang baik, ataupun akhlakus su, akhlak yang buruk, akhlakus su. Baik. Wabil akhlakil hasanati, dan dengan akhlak yang baik, dan akhlak dengan akhlak yang baik, dan dengan akhlak yang baik, fabil al akhlakil hasanati, dan dengan akhlak yang baik, maknanya untuk menterjemahkan atau menghiasi diri dengan akhlak yang baik, yablughu darajatus sa'adati, akan menyampaikan seorang hamba itu kepada martabat kebahagiaan. Apa maksud as-sa'adah di sini adalah makrifah. Makrifah kenal Allah dan sa'adah. Kita kenal ada sa'adah yang sebenar. Sa'adah sini sa'adah yang hakiki. Sa'adah yang hakiki. Apabila suatu benda diitlakkan secara umum, bahagia, banyak bahagia. Bahagia apa? Ini bahagia yang paling sempurna sekali. Bahagia yang paling sempurna, membawa sampai ke syurga adalah bukannya mahliga, bukan buah-buahan dia, bukan bidadari dia. Kebahagiaan yang paling sempurna adalah ma'rifah juga. Jadi darajatus sa'adah, jadi akhlak hasanah lah yang akan menyampaikan seorang hamba itu kepada darajatul sa'adah. Jadi maksudnya kerana makrifah ni adalah natijah, adalah hasil daripada pertamanya, jadi akhlakul husni ataupun akhlakul hasanah, akan melahirkan kembali pada as-sa'adah. As-sa'adah. Bagaimana as-sa'adah ni terhasil? As-sa'adah ini adalah dengan cara kita kosongkan, kita takhalli, buang daripada sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah, akhlakul zamimah, wan akhlakus su atau akhlakuz zamimah, akhlak yang tercela, buang akhlak yang dengan cara buang akhlak Melayulah, akhlak yang tercela, dan juga kita hias kita dengan akhlak yang mulia, jadi kalau kita buat benda ni akan menghasilkan dinamakan akhlakul husni, akan membawa kepada ni natijah sa'adah ni hasil daripada kita singkirkan akhlak yang tercela, zahir dan batin, dan kita hias diri kita dengan akhlak yang mulia. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencintai seorang hamba tu, dia akan anugerahkan hamba itu dengan akhlak yang baik.
fa iza habballahu 'abdan mana'ahu minha khuluqan hasanan. Kata riwayat. Nah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bersabda bahawa innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Nah, sungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, antara nabi, sebab nabi para anbiya diutuskan adalah misinya adalah akhlak. Dan sudah tentulah apabila kita mencapai akhlakul husni, akhlakul hasanah, sudah tentu natijahnya akan bawa pada as-sa'adah. Ini pokok perbincangan kita, as-sa'adah. Nah, dan kalau kita cakap mengenai ilmu tasawuf sendiri, kalau orang tanya kita, kuat ngaji tasawuf, gabiyo gak tasawuf ni, apa aja kita nak oyak, mana oyak sungguh gak, nak rujuk buku gak, ada beratus-ratus bahkan beribu, katanya dalam kitab apa ni, aku tak apa ni, oleh Syekh Al-Ma'ruf Al-Kharakhi kata definition mutasawuf itu sendiri, istilah tu sampai 1000. Tapi cara mudah semuanya bertitik kepada penyucian hati. Nah, atau kalau cara mudah kita nak ayat apa dia maudhu', apa yang isi kita dengan tasawuf ni adalah akhlak. Akhlak adalah maudhu' pada tasawuf. Nah, tanya kepada imam yang besar dalam ilmu tasawuf, khususnya Syekh Junaid Al-Baghdadi, qaddasallahu sirrah, berkata, apa dia tanya pada dia berkenaan tasawuf, apa dia kat tasawuf, apa nama rima tasawuf ni, iaitu jawabnya adalah ijtinabu kullu khuluqin daniyin, menjauhi daripada segala akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang buruk, wasti'malu kulli khuluqis sunni, dan mengamalkan, menggunakan setiap akhlak-akhlak yang sunni, akhlak-akhlak yang dipandu, yang diikut daripada Rasulullah, akhlak Nabi. Wa anta amala lillahi summa la yara annaka amilta. Kemudian kamu beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala, beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak melihat bahawa kamu yang beramal. Mana melihat akan amalan kita, ketaatan itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seorang itu walaupun yang beramal amal baik amal zahir atau amal batin, tetapi kalau dia melihat kepada ketaatan itu lahir daripada dirinya sendiri, itu tidak betul, akan melahirkan ujub, melahirkan khairan. Tetapi perlu melihat apa dipanggil syuhud minnah, melihat bahawa itu adalah melihat adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan akhlak hasanah akan menghasilkan saadah, dan akhlak sayyi'ah akan menatijahkan wabil akhlaqis sayyiati halakuhu wa khurujuhu lisyaqa. Dan akhlakul sayyi'ah akan menyebabkan adalah kecelakaannya dan keluarnya untuk kecelakaan. Mana celaka baik dunia ataupun akhirat apabila akhlak kusuk. Di dunia lah kita dapat menyaksikan, tak ada orang, walaupun orang jahat dia benci pada akhlak yang buruk. Orang berakhlak buruk pun benci pada akhlak buruk. Orang jahat pun dia benci pada orang jahat juga. Bahasa jahat ni, paku ni ada. Wa hazihi kulluha tablughu arba'ata ajnas. Ni semua yang kita bincangkan ini, tablughu wa hazihi apa dia, al akhlak, wa hazihi itu akhlak yang kita bincangkan ini, tablughu arba'ata ajnas, wa tablughu mana sampai kepada 4 jenis. Dia pecahkan akhlak-akhlak ni semua
Akhlak-akhlak ni, akhlak-akhlak yang kita bincang tadi, cara umumnya ada pecahkan kepada 4. Pertama, akhlaqus syayatini, akhlaqus syayatin, akhlak syaitan, wa akhlaqil bahaimin, akhlak bahaim, akhlak binatang, haiwan-haiwan ternakan, haiwan-haiwan, wa akhlaqis siba, akhlak binatang buas, wa akhlaqil malaikati, dan akhlak malaikat. Sebelum ni pun dalam bab yang sebelum ni, kalau kita ulang kaji, ada sebut dah berkenaan dengan diri manusia itu sendiri, ia ada berakhlak dengan akhlak-akhlak yang tersebut ni. Mulai sini, apabila dia menyentuh berkenaan akhlak husni dan akhlakul su', disebut semula bahawa bagi kepada pertama, akhlaqus syayatin. Tersentuh dah kita tak silah. Nah, akhlaqu asyayatin, syaitan. Syaitan. Nah, dan akhlaqul bahaim. Bahaim. Haiwan ternakan. Dipisahkan antara haiwan tidak buas dengan haiwan buas. Dan akhlakul asiba. Asiba. Binatang buas. Haiwan buas. Syaitan. Dan akhlakul malaikah. Dan akhlak malaikah. Kita tak tahu. Ini yang kita nak capai. Itu akhlakul malaikah. Al-malaikah. Kita lah sebenarnya. Kita manusia ni manusia lah. Dia bukan syaitan. Dia bukan binatang. Kita ni insan lah. Apalagi jadi malaikat. Tapi kita sebut sini perangai tu. Serupa perangai. Sebab tu dah dalam bahasa kita pun banyak perumpamaan sepuluh dengan macam-macam kita nak itu. Mu ni pun syaitan. Kalau minta maaf sebut. Kalau aku cakap nata syaitan. Nata lagi syaitan lagi. Macam-macam sebut benda-benda dalam hutan tu. Anak serupa. Lagi di zoo tu jumpa lah macam-macam. Baik. Fa'amalus su'i min akli wa syurbi wa naumi wa nikahi ya akhlakul bahaim. Okey, kita pergi pertama, akhlakul bahaim. Maka amalan yang buruk daripada makan dan minum dan tidur dan nikah ialah akhlakul bahaim. Akhlak bahaim, akhlak haiwan. Tak boleh kau nak makan, minum, tidur, nikah ni perak, ngaji ilmu tasawuf ni apa tak boleh makan, minum, tak faham tu. Kena faham molek lah masuk jalan gabario. Jadi dinamakan makan kita. Makan, minum, tidur, nikah. Okey. Dinamakan di sini sebagai akhlak bahaim, makan, minum, tidur, nikah ni. Dalam walaupun makan, minum, tidur, nikah ni harus. Disebut harus ini. Kita aja curi, menyepak, curi, bunuh. Tu pun tak semua buat. Mana ada kucing bunuh. Curi pun tak ikan boleh lah kucingnya. Curi berjuta-juta Rasulullah, mana ada kucing. Apalagi binatang-binatang lain, lembu. Tahu apa dia. Jadi kerjaan jaga apa dia. Cara umumnya makan, minum, tidur, nikah. Itu tak ada merapok. Saya ni. Tak ada bong orang. Ni kerjaan dia. Jadi ni kerjaan dia, tuan dia.
Jadi manusia pun secara semula dari tabiatnya kita makan minum tidur nikah. Yang mana benda ni kita bincang sebelum ni ditakbir oleh apa dia? Urusan ni takbir oleh apa dia? Makan minum tidur nikah ni takbir oleh apa? Fatih. Makan minum tidur nikah ni siapa yang apa ya? Item apa yang mentadbir dalam diri kita? Wazir akal. Ah, wali dia apa dia? Syahwat. Syahwat dah. Syahwat dia. Syahwat dalam diri kita. Jadi bahaim dia pun syahwat lah. Kita pun ada syahwat juga. Yeah. Tetapi kalaulah makan minum tidur nikah ni yang menjadi gharak tujuan manusia, jadi serupa dengan binatang lah. Tetapi kalau makan tu kita makan yang halal kerana Allah, kita makan dengan apa nama, dengan adab dia, kita makan doa, dan paling penting kalau tujuan kita makan untuk apa? Untuk menguatkan badan kita buat ibadah dan sebagainya. Begitu juga tidur. Kalau tidur, siapa semaya bel pun tidur, tak ada beza dengan binatang. Ada beza. Binatang tidak ada taklif, kita ada taklif. Subuh tak bangun lagi. Ayat kokok dah, ayat terbahaim. Kokok dah. Walaupun tak main subuh tu zikir dia. Kalau manusia tidur lagi, dia akan jadi taklifkan semaya subuh. Bukan kata serupa dengan bahaim, benarnya bahkan teruk lagi. Nikah. Binatang pun nikah juga. Kita buat nikah cara binatang ikut dah tanpa akad. Kita ada syarat. Syarat dia mana? Dia kena ada akad. Nikah dengan orang betul. Nikah dengan cukup syarat-syarat dia. Tapi semua benda jadi serupa dengan binatang. Tak kira siapa. Tak kira mahram, tidak mahram. Tu jadi binatang lah, akhlak binatang. Itu maksud dia. Baik. Wa kadzalika a'malul ghadabi. Begitu juga perbuatan al-ghadab, yang mana daripada kuwatu al-ghadabiyah. Kuwat al-ghadab. Syihnah dah. Kita bincang sebelum ni, dia perakat dia sebagai syihnah. Terhasil pada kuwatul ghadabiyah, kuatan marah ini. Amalan apa? Amalan dia apa dia? Memukul, memukul, menghentam, menimbuk, boleh berlaku lah. Membunuh, kill, die, ada. Wal khusumah, bermusuh, perang situ, perang sini, gocok situ, gocok sini. Khusumah, musuh. Ni min akhlak sibak, daripada menantang buas. Tu nampak apa dia? Singa, harimau dan sebagainya. Menantang buas. Kalau tengok kita ni, ya okey, boleh berani kita gigat dia. Singa, harimau dia tak boleh. Kalau zoo pun dia terkurung gitu. Apa? Tak boleh. Kerjaan dia ni ada pukul bunuh. Kita marah selalu. Nak bunuh, apa lagi kalau kita khianat dia. Kita khianat dia, kita tarik misal rimah, tak ada apalah. Adalah setengah manusia tu boleh baik dengan rimah. Ada je insting dia ke mana tu belah dah tu benda apa nama, benda hak jagalah. Tapi kalau awak khianat dia tak ada rojak lah. Ular katanya. Ular. Patut lalu. Kalau dan dia bermusuh. Dia musuh ni. Ya apa tu dalam istilah dalam ngaji saya dia panggil pemangsa, nama ni, pemangsa. Dan dia pemangsa ni dia nak menguasai kawasan dia. Nak jadi abalong lah kau ni. Abalong jadi abalong kawasan. Ayahanda. Yang Malaysia ada tak si manusia begini? Saya apa ni? Orang panggil manusia ke orang panggil gangster. Dah something ya. Kerjaan dia ke apa ni? Kerjaan dia ni lah.
pukul bunuh musuh. Lembu takut, ayah takut. Takut, bahaim takut pada mana ni? Supaya gap manusia-manusia lain takut pada geng-geng asyibak ni. Jadi manusia pun boleh berakhlak dengan akhlak binatang buas. Bahkan guru kita kata, kalau singa contohnya, ia boleh membunuh mungkin boleh dua ekor satu masa, satu masa. Tapi manusia boleh bunuh manusia yang lain ataupun makhluk yang lain beratus-ratus, beribu-ribu dalam satu masa dengan bom dan sebagainya. Yang ada kekuatan membunuh, kekuatan ghadabiyah. Ni akhlaqus sibak. Sebab apa ni? Sebab manusia boleh menjadi dengan akhlakul sibak dan akhlakul bahaim, ya ke manusia akan jadi asfala safilin, jadi asfala safin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala saf. Serendah-rendah makhluk apa? Sebab mereka duduk di bawah, manusia duduk di bawah qalbun, yang menjadi patut raja hakikat diri manusia, duduk bawah telapak kaki atau duduk bawah kawalan, duduk bawah syahwat dan juga ghadab. Aku jadi akhlak buruk. Baik. Wa kazalika amalun nafsi, begitu juga perbuatan-perbuatan jiwa atau dalam batin, amalun nafsi, perbuatan-perbuatan jiwa, perbuatan-perbuatan diri, waya al-makru, makru, tipu daya, hilah. Adakah manusia begitu? Adalah. Ada. Al-makru, tipu daya, scam. Hilah. Wal ghisyu, tipulah pelakon jenis tipu pelakon ni. Makru dia ada perancangan sikit. Perancangan sikit, makruh, dia ada perancangan. Wa makara makarullah, wa makara makarullah, wallahu khairul makirin. Makruh, dia ada perancangan. Jahat mula, helah dan risyu, tipu. Baghairu salika, semua benda-benda begitu, ni akhlak syaitan, akhlak setan. Setan kerjaan dia, ia tidak kata, dia tengok orang juga. Tengok ni, ni Ustaz Patih ni, tak boleh nak orang dah mudah ni. Nak kata nak ajak Ustaz Patih tak semaya, tak boleh. Tak aja jingga semaya. Orang mengapa Quran ni. Ya tipu kau lain lah. Ya tipu kau lain. Perancangan bijak. Perancangan dia tu. Hello. Kalau orang-orang pasal, tengok ada. Ni pada manusia ada tak begitu? Ada. Antara istilah orang panggil istilah scammer, menipu duit orang ni. Ni apa sebab akhlak syaitan ni. Bukan akhlak binatang ni, bukan akhlak kucing. Kucing tak ada scammer ni. Tidak juga akhlak singa. Singa depan-depan dia tak ada scammer. Ni akhlak syaitan, akhlak syaitan. Wa ya akhlaqus syaitan. Wa kazalika amal akli, begitu juga amal akal. Amal akal itu wazir, wazir di Indonesia, akal yang mana terbit daripada kuatan akal, yang dipandu di isyarat wal ilmu, dan ilmu, dan di isyarat ilmu sebagai isyarat kepada akal, signal bagi akal, panduan bagi akal, amal akli allati hiya rahmah, iaitu rahmah, rahmat, kasih sayang, rahmat, kasih sayang, kasih sayang. Ilmu, cinta pada ilmu, bersentiasa berpandu pada ilmu, berlandah pada ilmu, kebaikan, al-khair, kebaikan, adalah akhlakul malaikah. Kita tak boleh jadi malaikat, tapi kita boleh berakhlak dengan akhlak-akhlak malaikah. Akhlak malaikah. Malaikat ni mana makhluk yang tidak buat maksiat pada Tuhan. Jadi kita boleh berakhlak dengan makhluk
yang mana kita taat pada perintah Allah Taala, tinggal Allah Taala larang. Jadi empat jenis apa nama akhlak. Ringkasnya ada jalan diri kita, hati kita, askar-askar dia ada dua pesen akhlak, dua pesen kelakuan tabiat. Pertama akhlakul su' dan akhlakul husnul. Dan apabila kita bersifat dengan akhlak yang hasanah, ini akan menyampaikan kita kepada as-sa'adah. Apabila berakhlak pada akhlak sayyi'ah, akan merosakkan bahawa pada kehancuran diri kita dunia dan akhirat. Dan terbahagi dalam diri kita empat jenis. Pertama akhlakul syayatin, akhlakul syaitan, akhlak haiwan, akhlak binatang buas dan akhlak malaikat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat ya? Ya, alhamdulillah. Apa ni nak tanya sikit Ustaz. Ya. Terima kasihlah sangat jelas apa yang Ustaz sampaikan. Cuma saya nak tanya sikit tentang macam contohnya tadi Ustaz ada sebut kasih sayang, ilmu dan juga kebaikan-kebaikan lain. Itu juga merupakan sifat malaikat lah ya. Jadi termasuk juga macam amanah, menepati janji itu samalah ya Ustaz ya? Ya. Masuk belakang. Masuk belakang ya? Ya. Lagi satu Ustaz, macam kalau kita setiap bangsa manusia ni dia terdapat budayanya yang tersendiri. Contohnya kalau Jepun tu kalau dia berjumpa seorang dia akan tundukkan kepala dia ya. Dan kita juga menghormati orang tua. Contohnya kita tidak akan lalu depan orang tua, bermakna kita akan lalu belakang sebagai menghormatilah. Ya. Itu apa? Itu sifat apa tu Ustaz? Dia termasuk pada panggil akhlak adab yang dia panggil. Akhlak dengan kelakuan yang baik ke tu. Selagi tidak bercanggah dengan syariat, menunjukkan kelakuan yang baik. Ada kita panggil adab, panggil apa yang dia ajar Nabi cara jelas, sunnah yang dia sunnah apa Nabi buat. Ada juga yang orang panggil tidak cara dalil cara jelas, tapi namakan adab suatu perbuatan yang baiklah. Kelakuan yang baik. Kelakuan yang baik. Lagi dia tidak bercanggah lah. Ada juga adab. Maknanya nampak macam menunjukkan hormat, tetapi kiranya bercanggah dengan syarat tetap tidak baiklah. Tipuan syaitan lah juga. Tetapi kalau benda tu perkara yang baiklah. Menghormati cara umumnya menghormati orang tua. Cuma cara kita dengan kita mungkinlah cara orang Melayu ada pesen dia. Cara bercakap tu beza kan. Kita bahasa kita kan. Beza orang Arab beza tu menunjukkan akhlak lah. Macam dalam Quran sebut, jangan sebut uf pada mak dah. Kita tidak sebut uf. Kita ada bahasa kita. Gitulah. Oh, termasuk juga macam contohnya kalau kita macam meletakkan tangan pada pinggang kita, mencekak pinggang. Jadi itu sifat sombong tu ya. Ya betul. Tu ada sebut tu. Itu kelakuan orang sombong. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Allahumma alhamna rushda'an wa syarrin. Allahumma alhamna rushda'an. Wa sallallahu ala sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.